Selamat tengah hari bagi kami di studio Ahibs Menara Razak, Jalan Sultan Yahya Petra, UTM Kuala Lumpur. Saya Azam, bersama saya Syatis. Kami akan membincangkan pada hari ini satu topik yang sangat hangat pada masa ini, iaitu saranan Menteri Perdagangan, Menteri Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa Tengku Zafrul, di mana beliau telah mencadangkan bahawa industri mengambil pekerja daripada kalangan pelajar-pelajar asing yang graduan daripada universiti tempatan. Okay. Ini adalah satu yang hangat kerana terdapat beberapa pendapat yang menyatakan kadar pengangguran di kalangan graduan kita agak tinggi. Dan kenapakah menteri mencadangkan kita mengambil pekerja daripada kalangan pelajar luar negara? Macam mana tu? Dia sebenarnya macam ni. Ini I tengok lah ni from the different angle. I tengok ni sangat important punya isu lah yang kita kena tengok. Sebab kalau ikutkan apa yang kita punya minister Tengku Zafrul said is basically kita shortage of skilled worker. Betul. Right? Itu satu isu yang sangat important lah yang kita kena tengok. Sebab you see, from the general lah, kita tengok from the general perspective, untuk ekonomi, untuk negara, apa yang important untuk kita adalah teknologi. Ini semua yang sekarang ni tengah, most of the countries tengah practice. Itu yang kita kena buat lah. First, obviously, emerging technologies terlalu banyak dekat luar sana, and then kita tengok kepada kestabilan ekonomi kita, and then kita kena compare juga dengan kita punya regional punya countries and so on. There is a need untuk kita perlukan highly skilled worker. Itu one of the important things lah yang kita kena tengok. Of course, ada pandangan lain kata about the local graduates yang kita local graduates yang kita dah dah diketepikan. Itu sebenarnya of course is an issue, tapi I tengok adalah secara lebih kepada general first, right? Betul. Because kita sekarang ni berhadapan dengan satu situasi di mana kita perlu mengambil kesempatan kepada fenomena dipanggil brain gain. Sebab kita tidak boleh tewas kepada ekonomi-ekonomi lain, negara-negara lain, daripada segi kebolehan pekerja. Kita sedia maklum, ramai graduan kita lebih berminat untuk bekerja di Singapura contohnya. Ini adalah sesuatu masalah kepada negara kerana ianya menjurus kepada brain drain, di mana minda-minda terbaik kita diambil oleh ekonomi dan negeri-negeri lain. Itu nombor satu. Nombor dua ialah apabila kita membincangkan isu graduan tidak bekerja, kita harus lebih terperinci dalam melihat butiran jenis-jenis pekerjaan ataupun jenis-jenis kelulusan yang dipegang oleh graduan-graduan kita. Apa yang Menteri Perdagangan Antarabangsa menegaskan ialah, seperti kata Syatis tadi, keperluan pekerja teknologi tinggi. Betul. Tapi adakah kita mempunyai supply yang cukup untuk keperluan industri? Itu persoalan pertama. Persoalan kedua ialah, adakah kualiti graduan itu menepati kehendak pelabur-pelabur antarabangsa? Kerana kita perlu ingat, yang membuat saranan ini ialah Menteri Perdagangan Antarabangsa. So, tugas beliau ialah membawa pelaburan daripada luar negara. Dan pelabur-pelabur ini ada kriteria mereka. Betul. Mungkin mereka kata, kita perlukan sekian banyak pekerja yang berkualiti dan berkelulusan sebegitu. Adakah kita mempunyai supply itu? Setuju sangat. Sebab kalau tengok dia macam ni, apa yang Tengku Zafrul, kita punya minister cakap, kita tak boleh tunggu 4-5 tahun untuk dapatkan highly skilled worker, right? Sebab sekarang ni kalau tengok, kita kena compete investors, kita kena compete dengan other countries, kita kena bawa investors masuk dekat country kita. So for that reason, kita definitely kita perlukan
immediate solution. Immediate, yes. Right? Itu yang I rasa kita punya minister Tengku Zafrul emphasize, sebab kita perlukan immediate solution. Kita tak perlu long term punya solution. Itu kita boleh fix nanti. Tapi for current issue, kita, macam industri-industri macam elektronik, yang kita ada sekarang ni 5,000 graduate setahun. Tapi sedangkan keperluannya adalah kita memerlukan lebih kurang 50,000 10 kali ganda. 10 kali ganda yang kita perlukan for that particular industry. Itu baru satu industri. Imagine like food and beverage, other manufacturing and so on. Kita perlukan too many highly skilled worker. Ini reflect juga kepada satu lagi isu kita tengok reflect kepada kita punya graduates, whether they are willing to go with this kind of highly skilled jobs or not. Macam this is a gig economy. Sometimes they also not interested to join this kind of banyak option banyak. So of course kita kena tengok kemajuan negara kita. So for that reason kita kena fix an immediate solution first. Immediate solutionnya adalah bringing in more foreign graduates untuk kita punya yang memang dah ada di Malaysia pun. Exactly. These are the foreign students yang ada di Malaysia. Kita bukannya ambil daripada luar, tetapi kita jangan risau sebab menteri sendiri cakap ini adalah penyelesaian jangka pendek. Jangka pendek. Bukannya kita nak menggunakan dia sampai bila-bila. So rakyat dan pelajar-pelajar, ibu bapa tak perlu risau sama ada anak-anak mereka tidak akan mendapat pekerjaan, kerana ini adalah untuk menyelesaikan, seperti kata Syati tadi, the immediate need. Keperluan sekarang. And satu lagi I nak tambah, kalau you perasan, dia orang ni adalah one of the major contributor yang spending money dekat Malaysia. Almost like 7.3 million as what been emphasized by 7.3 billion. 7.3 million, that's a lot of money yang dia orang nak spend dekat Malaysia itself. So kita jangan bagi duit tu keluar. Kan? So kalau tengok, jangan bagi duit tu keluar. Dia macam sekarang ni most of the university, nak cakap kat UK, kat ni semuanya dia orang perlukan, dia orang ambil foreign students. Dia orang tahu apa keperluan untuk mengambil foreign students. Tapi what about Malaysia? Kenapa kita still dalam orang panggil apa, mindset yang backward? Ketakutan dicabar oleh pelajar-pelajar luar negara ni. Bukan itu saja. Kita ada industri pengajian tinggi yang sangat besar. Kita ada 21 universiti kerajaan, universiti awam. Kita ada 30 lebih, saya tak ingat berapa, universiti swasta. Betul. Ini adalah sumber ekonomi. Inilah sumber ekonomi. The export of education is salah satu ekspor terbesar dalam dunia ni. Kalau kita tengokkan negara-negara seperti UK, Canada, US, negara-negara, terutama sekali negara-negara yang mempunyai perantara bahasa Inggeris, industri pendidikan mereka adalah penyumbang besar kepada ekonomi. Betul, setuju sangat. So kita dapat serampang dua mata. Kita dapat sumber pendapatan luar negara, dan juga kita dapat capture, dapat tangkap brain gain ini, supaya mereka tidak supaya mereka dapat memanfaatkan industri kita. Betul? It's sangat betul sebab macam this new thing kan, new issue ni, Tengku Zafrul, kita punya minister Tengku Zafrul ni bukannya for no reason, dia just bawa isu ni masuk. Sebenarnya dia dah ada discussion, preliminary discussion dengan Human Resource Human Resource Department. Lepas tu KPT itself, dia dah ada discussion. So basically ini adalah a collaborative punya decision, collective decision yang dia orang bawa masuk with this kind of solution. Bukannya something yang dia throw saja-saja at the whims and fancies. Dia the factual thing. And then bila I tengok kepada new policy yang dia orang bawa ni, so dalam tu semua industri yang dia nak fokus adalah ke arah future. For example like EV, AI. Semua ni sebenarnya kita still still dalam testing period. Betul. Kita belum lagi menjinak-jinak ataupun dah explore, dah fully champion in that. Belum lagi, kita belum master lagi dalam tu. So of course bila bawa foreign brains or foreign graduates masuk dalam kita punya dalam Malaysia ni, of course kita boleh have a collaborative learning. We learn each other. Betul tak? Betul. That is an advantage untuk kita punya country juga, and for ourselves as well. For ourselves. And we also have to move. Kita perlu beredar daripada industri yang berlandaskan pemasangan kepada industri yang berlandaskan penyelidikan. Betul. Move away from assembly into research and development. So
so kita sekarang ni kita nak menangani kerisauan masyarakat. Semua orang akan kata apabila kita memberi pekerjaan kepada pelajar luar, apa jadi dengan pelajar kita? So apa yang kita cuba tegaskan sekarang ini ialah ini adalah untuk kebaikan jangka masa panjang, tidak akan menjejaskan pelajar-pelajar kita. Malah mungkin akan lebih menambahkan daya saing pelajar-pelajar kita dan berminat untuk menceburi bidang-bidang tersebut. Betul tak? Betul. Sebab sekarang ni very simple thing. Kita nak fokus kepada highly skilled workers saja. Kita tak buka kepada semua industri. Betul. Kita tak buka bagi masuk foreign graduates untuk semua industri. Betul. Kita buka kepada yang mana ada keperluan, yang mana sangat-sangat we required highly skilled talent to jump in and to solve the problem. Right? Right? To the advantage of the country. To the advantage of the country. Yes, yeah. So why not we work with them? Why not we share common or things dengan dia orang and we can see the development in our country. Betul. Isn't it better? And that's what I believe that Singapore is doing that, Vietnam is doing that, Betul. Thailand is doing that. Betul. Why can't we? Singapore ada visa-visa khas untuk orang yang highly skilled Betul. ni. So Yes. that means talents begini sangat berharga. Betul, setuju. Everybody berebut. Everybody Betul. berebut. So kalau kita dah ada mereka di sini sebagai pelajar, kenapa kita nak lepaskan mereka keluar? Ya. So at the same time dia akan menjadi satu competition untuk kita punya local graduates meningkatkan lagi daya saing mereka. Tapi at the same time kita berpegang pada kata-kata menteri, ini adalah sesuatu penyelesaian jangka masa pendek. Betul. Kan? Ini sebenarnya dia kena jadikan sebagai jangka masa pendek lah, sebab kalau jangka masa panjang, of course unemployment dekat country kita pun akan meningkat. Ya, betul. Tapi why not we work with others? We collaborate and then we share things and then kita boleh plan properly. We will have some time to plan properly. Kita kena bagi time juga untuk nak master dalam EV, nak master dalam AI. Kita Betul. kena ada proper time. Betul. Kita tak boleh immediately bawa satu solution masuk and then kata okay, we already fixed the things. Give us some times, and then with help from kita punya foreign graduates, being local talents. Of course we can go. Betul. Yeah. And also just to cap this thing, ini akan menjadi satu basis untuk networking. Yeah. Apabila mereka move on kepada apabila foreign graduate ini telah tamat tempoh kontrak contohnya, mereka akan pergi pulang ke negara sendiri ataupun kepada negara-negara lain, dan ia akan menjadi satu basis untuk kita network. Untuk network supaya syarikat-syarikat kita ataupun syarikat-syarikat yang ada di sini akan mempunyai connection di negeri-negeri lain. Betul. Kan? I personally I think this is a very good idea lah untuk kita nak solvekan our current issue di mana every country nowadays dah fokus kepada new stuff, new technologies, new things, new exploration. Kita pun kena dah start going on in that direction. There are a lot of achievement kita kena do. So for that reason, definitely kita perlukan brain, not only dekat Malaysia, kita perlukan foreign brain untuk betul. bawa masuk and help us in that. Tapi a word of caution lah, kita tak boleh jadi terlalu selesa. Yes. Kita kena pastikan pelajar-pelajar kita mempunyai daya saing untuk mengambil alih tempat mereka yang menduduki pekerjaan ini secara sementara. Kita tidak boleh jadi, kadang-kadang tu kita telah termasuk dalam satu comfort zone. Betul. Kan? Bila kita masuk dalam comfort zone, mungkin kita akan mengabaikan the local talents. Jadi kita sendiri sebagai pendidik, sebagai majikan, sebagai usahawan, kita kena memastikan bahawa ini bukan kita tidak boleh jadi terlalu selesa dengan keadaan ini, dan pada masa yang sama kita kena terus membina talent indigenous talent kita lah, pelajar-pelajar Malaysia. Setuju dengan Baik, I think kita dah dapat kupaskan, dapat menerangkan isu yang sedang cuba diselesaikan oleh kerajaan, dan juga kita dapat meredakan kerisauan pelajar-pelajar kita. Nobody is taking your job. So don't worry about that. Don't worry about that. Right? Kan, in fact ini mungkin adalah satu yang positif. Right? Okay, so
untuk till the next time, cakap Melayu till the next time, Kita akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang seterusnya. Yeah. Terima kasih kerana menonton Yeah. Ahibs Podcast.